Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Silakan. Sila. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi zidni ilman, amin ya rabbal alamin. Hari ini Ustaz, kita masuk ayat 17 kan? Dah habis ayat ke-16 minggu lepas. Silakan Ustaz. Ya, okey. Kita masuk pada ayat apa? Sekejap Ustaz belum record lagi. Oh, sekejap ya. Saya rekodkan. Okey, ulang semula, Kak. Okey. Okey, silakan, Kak. Macam mana? Apa? Ayat 17 hari ini kan Ustaz? Okey, hari ini ayat 17. Okey, betul. 17 ya? Okey. Boleh ulang sedikit kembali apa yang telah kita pelajari pada minggu lepas. Minggu lepas kita ayat 12 sampai ayat 16 Ustaz. Kisah apa yang ayat 12 tu cerita pasal neraka Sa'ir. Okey. Betul ayat 13 penghinaan kepada orang yang masuk neraka. Allah bagi mental torture semua kan. Ayat 13. Kemudian ayat 14 tu pun sama, Allah mengejek ahli neraka. Kemudian ayat 15 tu kisah penghuni syurga dan sifat ataupun ciri-ciri syurga. Cerita Al-Khuldi. Ayat 6 Al-Khuldi kan, yang kekal. Kemudian ayat 16 tu Allah memperincikan tentang balasan syurga. Okey, Allah memperincikan tentang balasan syurga. Okey, alhamdulillah. Okey. Jadi pagi ni baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita pada pagi ini seperti yang dirancangkan, pertemuan kita secara mingguan. Semoga Allah sentiasa melapangkan dada kita, mempermudahkan urusan hidup kita, terutama dalam kita mempelajari tafsiran ayat dan juga kepada kita mencari ibrah, teladan, petunjuk daripada suratul Al-Furqan. Kita ikhlaskan niat kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala agar kelas kita ini diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita pada pagi ini akan melanjutkan ayat yang berikutnya seperti yang dimaklumkan tadi, iaitu pada ayat yang ke-17. Ya, ayat yang ke-17 suratul Furqan. Okey, ayat 17 ini kalau tuan-tuan merujuk di dalam mushaf, ia berada pada muka surat 361. Muka surat 361 untuk kita mencari ayat yang ke-17 suratul Al-Furqan. Okay. Ayat 17 dia berkait rapat dengan ayat nombor 18
dan juga dengan ayat nombor 19. Maknanya 3 ayat ini, 17, 18 dan 19 ini, dia berkaitan topik tentang, dia berkaitan tentang bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala mengadili. Okey, Allah mengadili manusia-manusia yang telah mengambil makhluk-makhluk lain yang dijadikan sebagai Tuhan, sebagai sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini bermakna ayat 17, 18 dan 19 ini adalah Allah nak mengingatkan kita berkenaan dengan situasi di hari akhirat nanti. Ia berkaitan dengan situasi di akhirat yang kita sedia maklum bahawasanya akhirat ini adalah merupakan tempat diberikan balasan. Akhirat adalah tempat pertemuan, dipanggil Yaumut Talaq. Akhirat adalah tempat hari yang manusia itu akan menyesal dengan sesalan yang banyak. Jadi ayat 17, 18, 19 ini objektif dia, tujuan dia apabila kita baca, Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan kita rasa takut. Allah nak menambahkan kita rasa takut terhadap apa jua yang kita lakukan di muka bumi ini akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan disoal jawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Contoh yang ada yang Allah datangkan pada ayat 17, 18, 19 ini adalah tentang kesyirikan. Tentang kesyirikan. Kesyirikan ini ia berlaku pada dua pihak. Pihak yang dijadikan sembahan dan pihak yang menyembah. Jadi kita baca, kemudian kita lihat apakah maksud ayat yang ke-17 ini. Jadi saya akan paparkan kepada tuan-tuan dan puan-puan contoh ayat yang diambil di dalam legacy.quran.com. Okey, kita lihat ayat yang ke-17. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yawma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah. Dan ingatlah hari, yauma ni iaitu hari. Hari apa? Iaitu hari kiamat, yang hari Tuhan menghimpunkan mereka. Yahsyuruhum dipanggil hari perhimpunan. Jadi salah satu daripada nama hari kiamat adalah hari Yaumul Hasyar, iaitu hari perhimpunan. Maksudnya semua makhluk-makhluk akan dihimpunkan. Jadi hari akhirat juga merupakan dia panggil hari Yaumut Talaq, iaitu hari pertemuan. Bukan sekadar berhimpun, tetapi kita akan dipertemukan dengan Tuhan yang Maha Pencipta. Kita akan ditemukan dengan para nabi. Kita akan ditemukan dengan semua manusia. Termasuklah ditemukan manusia yang menyembah selain Allah dengan apa yang disembah. Allah mengatakan hari kami menghimpunkan mereka dan makhluk-makhluk yang mereka sembah yang lain daripada Allah. Maksudnya ayat ini menunjukkan bahawa sesiapa yang mensyirikkan Allah, yang pernah yang menjadikan makhluk lain sebagai sembahan,
maka Allah akan himpunkan. Lalu Allah bertanya, fayaqulu, maka Allah bertanya, Allah bersoal jawab kepada siapa? Ayat 17 ni ditanya terlebih dahulu kepada yang dijadikan sebagai sembahan itu. Okay. Allah tanya, Aantum, adakah kamu ataupun kamukah adzalaltum ibadi? Allah kata, adakah kamu, wahai sembahan-sembahan, yang telah menyesatkan ibadi, hamba-hambaku itu, haulai. Okey, maksudnya Allah kata, soalan pertama Allah tanya, kamu ke, wahai sembahan-sembahan, kamu ke yang mengajak, yang menyuruh kamu ini dijadikan sembahan untuk menyesatkan hamba-Ku? Amhum dhallus sabil, ataupun mereka yang memilih untuk menjadi sesat. So ayat 17 ni adalah ayat yang Allah bertanya kepada mana-mana sembahan yang disembah selain daripada Allah. Okay. Para ulama tafsir berbeza pandangan dalam menentukan apakah, maksudnya makhluk apakah yang dijadikan sembahan yang Allah Ta'ala soal jawab tu. Okay. Kalau kita baca ayat ni, dia umum. Maka kalau mengikut pendapat yang para ulama tafsir, ada yang mengatakan yang pertama, yang Allah Ta'ala sendiri akan tanya kepada makhluk-makhluk yang dijadikan sembahan ni, yang pertama adalah Nabi Isa itu sendiri. Kita tulis Nabi Isa. Nanti kita akan tunjukkan ayat Quran dia. Nabi Isa itu sendiri. Yang kedua, Allah juga akan bertanya kepada para malaikat. Allah akan bertanya kepada para malaikat. Pasal Allah bertanya kepada para malaikat dengan Allah bertanya kepada Nabi Isa ni, memang ada ayat Quran yang menyebut terang-terang tentang dua perkara ini. Okay. Jadi bermakna sembahan yang disembah oleh manusia di dunia ini, ada yang menyembah Nabi Isa. Ada menyembah Nabi Isa. Menyembah Nabi Isa tu maksud dia apa? Mereka percaya, mereka meyakini, kita sudah maklum Nabi Isa ni sebagai Tuhan. Nabi Isa ni ada kuasa Tuhan. Itulah dia panggil menyembah. Bukan menyembah ni mesti duduk dekat depan orang tu tunduk, angkat tangan macam orang Cina, macam orang India tu kan. Bukan. Menyembah di sini adalah merujuk kepada meminta perlindungan, mempercayai ia mempunyai kuasa, boleh menolong. Itu semua termasuk maksud sembahan. Kemudian ada juga manusia yang dia menyembah malaikat, dia mensucikan malaikat. Begitu juga yang akan Allah Ta'ala akan panggil untuk dihisab, di soal jawab, termasuklah Uzair yang dijadikan sebagai anak Tuhan oleh orang-orang Yahudi, termasuk di dalam ayat nombor 17 ni. Begitu juga ia termasuk juga mana-mana patung-patung dan berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Itu pun akan disoal jawab oleh Allah seperti ayat 17. Termasuklah mana-mana manusia lain yang diagungkan, yang dipuja-puja, sehingga
membawa kepada kesyirikan. Contoh-contoh, kalau dekat dunia ni ada manusia ni dia percaya wali-wali ni ada kuasa, contohlah. Wali-wali tu pun Allah akan soal jawabkan dia pada ayat nombor 17. Okey, jelas. Jadi ayat yang wama, perkataan wama tu maknanya ma tu maksudnya apa-apa. Maksudnya wama ya'budu min dunillah. Maknanya siapa-siapalah, mana-mana makhluk Allah yang dekat dunia ini, makhluk ini dijadikan sekutu bagi Allah, maka mereka-mereka inilah yang Allah akan tanya. Fayaqulun, Allah akan tanya soalan, aantum adlaltum ibadi haula'i am hum dhallus sabil. Okay. Jelas tak ayat 17? Okay. Untuk mengukuhkan makna ayat yang ke-17 ni, maka kita kena lihat pada ayat-ayat yang lain. Okay, kita kena tengok pada ayat lain yang mengukuhkan bahawasanya Nabi Isa itu sendiri akan disoal oleh Allah. Malaikat itu sendiri akan disoal oleh Allah. Jadi kita kena buka surah lain. Okey. Surah lain yang menjadi rujukan, silang rujuk kepada ayat 17. Surah Al-Furqan ni saya minta yang sebaik tuan-tuan dan puan-puan sila buka surah Saba. Surah Saba, surah yang ke-34. Surah yang ke-34. Tengok ayat nombor 40. Surah Saba, surah ke-34, ayat 40, muka surat 433. Ayat yang berada di atas sekali pada muka surat 433. Okey, saya paparkan ayat dia untuk rujukan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, surah apa? Saba tadi. Ayat berapa? Ayat yang ke-40. Okay, kita tengok ayat dia. Okay, inilah cara untuk kita memahami, untuk kita lebih dapat contoh yang maksudnya ini cara merujuk kepada ayat-ayat lain di dalam Al-Quranul Karim. Supaya tuan-tuan dapat memahami dengan lebih jelas lagi bagi ayat yang sedang kita pelajari. Okay. Kalau ada yang tanya, macam mana kami nak tahu ayat lain yang membantu untuk memahami ayat 17 tu? Okay. Yang pertama, kita boleh tengok pada topik yang sama pada ayat 17. Macam mana nak cari topik yang sama ni? Sebab Quran terjemahan kita, dia banyak yang tak ada indeks. Faham kan? Dia tak ada macam dia tulis topik apa. Okey, cara yang kedua, paling mudah sekali, tuan-tuan dan puan-puan kenalah merujuk kepada kitab tafsir. Yang kitab tafsir itu pendekatan dia adalah mentafsirkan ayat-ayat Quran dengan ayat-ayat Quran yang lain. Contoh macam tafsir Ibnu Kathir, ataupun tuan-tuan boleh cari tafsir Adwa'ul Bayan. Kalau Adwa'ul Bayan, dia akan bawa banyak ayat-ayat Quran yang berkaitan. Okay, cuba kita tengok ayat yang ke-40. Okay, dah jumpa dah surah Saba. Ayat nombor 40. Jumpa ya? Okay. Cuba dengar baik-baik ayatnya dan tengok terjemahan ayat dia. Sangat membantu ayat 40 surah Saba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yauma yahsyuruhum jami'a. Dan ingatlah ketika mana Allah menghimpunkan mereka semua. Ada persamaan tak dengan ayat depan 17 surah Furqan kan? Wa yauma yahsyuruhum. Ayat 40 surah Saba, wa yauma yahsyuruhum jami'a. Okay. Allah menghimpunkan mereka semua.
Summa yaqulu lil malaikah. Jumpa perkataan summa yaqulu lil malaikati. Okey. Kemudian Allah bertanya kepada siapa? Malaikat. Allah bertanya kepada malaikat. Okay, Allah tanya apa? Hahaulai iyyakum kanu ya'budun. Allah tanya kepada malaikat, adakah orang-orang ini yang menyembah kamu dahulu? Allah tanya pada malaikat. Allah tanya pada malaikat, kamu ni setuju ke mereka-mereka yang menjadikan kamu ni sebagai sembahan? Allah tanya kepada para malaikat. Kita bayangkan macam mana para malaikat pun akan soal jawab oleh Allah di padang mahsyar. Allah tanya pada malaikat. Maksudnya Allah tanya, mereka ni yang menyembah engkau kan? Adakah kau setuju? Maksudnya Allah tanya, adakah engkau juga terlibat dalam menyebabkan mereka menyembah engkau? Mana ini ayat ni jelas menyebut ada manusia yang menyembah siapa? Menyembah malaikat. Apa jawapan malaikat tu? Nanti kita sambung selepas ini. Tapi kita kena ambil contoh lain. Okey. Okey, kita kena ambil sekejap ya. Okey. Dah jumpa tentang malaikat dah dapat ayat dia. Okey, sekarang saya minta kita buka surah lain pula. Kita nak tengok Allah bersoal jawab dengan Nabi Isa pula. Okey, kita kena masuk kepada surah Al-Maidah. Okey, buka suratul Maidah. Okey, surah yang kelima, Al-Maidah. Okay, surah yang kelima, cari ayat nombor 116. Cari ayat yang bernombor 116. Okey. Muka surat 127. Dalam Quran terjemahan, muka surat 127, ayat nombor 116, surah yang kelima Al-Maidah. Okey, dah buka, kita jumpa. Okey, tengok saya paparkan ayat dia. Nak membuktikan bahawa Nabi Isa ni sebenarnya dia termasuk di dalam ayat yang ma ya'budu min dunillah tadi tu. Okey, tengok ayat dia. Okey, tuan-tuan, tengok ayat dia. Okey, ayat nombor 116 ya. Okey. Dekat ayat ni, okey, Allah kata apa? Wa id qala Allahu ya Isa bin Maryam. Okey, tengok terjemahan. Allah kata, dan ingatlah Allah minta kepada Nabi SAW memperingatkan umat dia. Ketika Allah berfirman, Allah kata, wahai Isa anak lelaki Maryam. Allah tanya pada Isa, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Allah kata, wahai Isa ibni Maryam, engkau ke yang kata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah. Fahamkan ayat ni? Maksudnya Allah kata, Isa, engkau ke yang suruh orang-orang Kristian ni menjadikan engkau dengan mak engkau ni Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Sebab kita tahu antara ajaran Kristian adalah Trinity kan? Trinity tu. Yang Trinity tu siapa? Isa,
mak dia dan juga Allah. Jadi Nabi Isa ni akan disoal oleh Allah. Jadi ayat ni memberikan kita penjelasan yang lebih lagi kita dapat pada surah Furqan ayat 17 yang kita baca tadi. Sebab dalam surah Furqan tadi Allah tidak menyebut contoh sembahan yang disembah selain Allah. Tetapi apabila kita menggunakan kaedah merujuk ayat-ayat lain, kita jumpa dua contoh. Antaranya siapa? Malaikat dan juga Nabi Isa. Okay. Lepas tu kita dapat lagi maklumat, kita dapat lagi menambahkan lagi rasa takutnya kita kepada hari akhirat. Kalau malaikat pun Allah soal jawab, kalau para nabi ni pun mereka akan disoal oleh Allah, macam mana dengan kita semua? Okey. Dah jelas maklumat ni. Okey, maka kita kena kembalilah kepada surah Al-Furqan kembali. Buka balik surah Al-Furqan. Secara tak langsung, tuan-tuan bukan sekadar belajar surah Furqan. Tuan-tuan dan puan juga mempelajari maksud ayat pada surah-surah yang lain. Okey, jelas? Walaupun pendekatan yang kita gunakan ini pelan-pelan, okey, daripada satu ayat kepada satu ayat, sebenarnya secara tak langsung tuan-tuan dah belajar metodologi macam mana nak memahami ayat yang dirujuk. Seringkali kita tunjukkan setiap Saban Minggu kita ajar. Buka surah ini, cari maklumat ini, fahamkan ayat sebelum dia, tengok ayat selepas dia. Bukan sekadar tuan-tuan dengar maklumat, ambil sekadar maklumat daripada saya yang menyampaikan. Tetapi saya sepatutnya perlu menerangkan kaedah. Macam mana boleh faham ayat itu seperti itu. Supaya nanti tuan-tuan dan perempuan juga bolehlah membimbing anak-anak, boleh membimbing kawan-kawan macam mana nak mentadabbur ayat-ayat Al-Quranul Karim. Lepas tu dalam hidup kita ni, kita kena mengambil kepada bukan sekadar kita nak ambil hadis khairukum man ta'allamal Quran. Kita bukan sekadar nak jadi sebaik-baik manusia adalah yang belajar Quran. Tetapi kita kena ambil kepada ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, dan yang mengajarkan Al-Quran. Okey. Jadi ayat 17 ni, kalau kita gabungkan dengan isu malaikat tadi, dengan isu apa? Dengan isu Nabi Isa tadi tu, maka akan keluarlah soalan. Allah kata, kamukah yang menyesatkan hamba-hambaku itu, atau mereka sendiri yang memilih untuk menjadikan kamu malaikat sembahan, kamu Nabi Isa ni adalah sembahan. Okay. Termasuklah pada patung-patung, berhala-berhala, mana-mana manusia lain yang dijadikan sembahan, mereka semua pun akan disoal seperti mana Allah menyoal malaikat dan juga Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Okey, selesai ayat nombor 17. Okey, sekarang kita terus kepada ayat yang berikutnya, iaitu ayat nombor 18. Okey. Ayat nombor 18. Okey, kenapa dalam ayat 17 tadi sebut sesat? Sebab kita tahu kan bahawa hanya jalan yang lurus kalau kita menyembah Allah
beribadat kepada Allah. Itu saja jalan yang lurus. Kalau kita menyembah lain daripada Allah, memang bukan jalan yang lurus, akan membawa kepada kesesatan. Okay. Ayat nombor 18, kalau tuan-tuan tulis dekat bahagian tepi ke bahagian mana-mana, ayat nombor 18 ni adalah jawapan dari pihak yang disoal oleh Allah kepada mereka. Ini adalah jawapan dia. Contohnya, kalau macam Allah bertanya kepada, mungkin Allah bertanya kepada Uzair ke, kan? Orang Yahudi anggap dia itu sebagai anak Tuhan. Dia akan menjawab seperti ayat nombor 18. Mana-mana patung berhala yang dijadikan sembahan selain Allah pun, mereka akan menjawab seperti mana ayat nombor 18. Okey. Tuan-tuan masih ingat lagi tadi saya sebut surah Sabah ayat 40-41 kan? Masih ingat lagi surah Al-Ma'idah ayat nombor 16? Okey. Nanti kita kena rujuk lagi lepas ni pada ayat tu. Sebab ayat nombor 18 ni ada persamaan dengan jawapan para malaikat seperti dalam surah Sabah ayat nombor 41. Ayat nombor 18 surah Furqan ni, dia ada persamaan jawapannya seperti yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihi salam pada ayat yang ke-116 dalam suratul Al-Ma'idah. Okey. Tuan-tuan dan puan, jelas? Boleh faham? Okey. Jadi tuan-tuan kena bersiap sedialah dengan ayat surah Sabah 34 dengan Al-Ma'idah 116 yang kita akan rujuk sekejap lagi. Ya, sebab itu kalau masuk kelas tadabbur mesti kena ada Quran terjemahan dah. Mungkin kena ada Quran terjemahan tu. Sebab kita memang tak guna nota yang seperti biasa. Jadi kalau belajar online ni dia memang macam tu. Jadi tuan-tuan kena cepat sikit, kena ada banyak dia punya bahan-bahan rujukan. Dia sebenarnya ya kalau teknik yang paling baik lah, yang dipanggil kaedah yang paling baik, sepatutnya guru ya, sebelum dia nak mengajar yang minggu depan, dia dah bagi tahu dah dekat anak murid dia, minggu depan cikgu nak ajar tajuk ni. Hampa semua ni siap-siaplah cari ayat ni, muka surat ni. Itu sebenarnya yang paling terbaik dalam dunia pembelajaran dan pengajaran. Supaya orang bersedia. Ni kalau tidak ni, alah, mana pula Quran terjemahan ni? Sudah satu perkara. Lepas tu nak belik pula nak belik surah Sabah. Dah semakan masa kan? Tapi tak apa, itu saya minta maaf lah pada tuan-tuan dan puan-puan ya. Sebab saya kelemahan peribadi saya tak dapat nak bagi tahu yang sebelumnya. InsyaAllah saya baiki. Mungkin yang akan datang saya akan bagi tahu, okey, minggu depan kita akan belajar ayat apa dengan ayat apa dan apa ayat silang rujuk dia. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Okey. Sambil saya sebut ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan pun boleh ikutlah macam tu. Okey, supaya kita bersiap sedia nak belajar. Sebab belajar online ni dia tak sama belajar secara bersemuka. Sebab tu saya dah tak dapat nak siapkan nota pada tuan-tuan puan seperti soal Mu'minun tu, sebab antara sebabnya sebab saya dah banyak kelas yang secara offline. Dah banyak kelas secara bersemuka. Kelas bersemuka tu pula memang perlu ada nota, pun dibuat juga dengan notanya. Okey, tak apa.
Itu luahan hati seorang insan. Sebab saya tak sampai hati nak membiarkan orang yang kita bimbing ni dalam keadaan yang susah payah. Ramai yang cakap, biarlah ustaz, dia nak belajar pandai-pandailah dia orang. Biarlah dia susah. Kan? Ada setengah guru, dia tak sebut ayat apa. Dia baca je ayat Quran tu. Pandai-pandailah makcik nak cari ayat berapa. Ada tuan-tuan. Ini cerita benar. Cerita benar. Tapi kalau kita mengajar tengok makcik-makcik ni, kesian pula. Kan, bukan macam pelajar universiti. Kan? Jadi, itulah moga-moga keihsanan seorang guru ni menjadi rahmat, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa tuan-puan? Sebab saya ni pelajar tafsir. Memang daripada saya degree saya belajar tafsir. Masuk master pun buat tafsir. PhD pun tafsir. Saya tahu macam mana nak payahnya nak faham ayat. Apatah lagi kalau tuan-tuan orang awam. Betul tak? Jadi tak apa, kita nak buat sebaik-baik amalan. Ahsanu amala. Okey. Dah selesai dah ya? Okey. Kita pergi kepada ayat nombor 18. Okey, ayat nombor 18 ni, macam mana sembahan-sembahan ini dia nak menjawab apa yang Allah telah tanya kepada mereka. Bayangkan tuan-tuan, cuba tuan-tuan gambarkan, tuan-tuan bayangkan situasi mereka di hadapan Allah, Allah sendiri yang bertanya soalan. Agak-agak tuan-tuan, macam mana tu Nabi Isa tu? Bagaimana dengan macam mana Nabi Isa ditanya oleh Allah dengan malaikat? Agak-agak tuan-tuan, kalau tuan belajar tentang malaikat kan berat, maknanya mereka kenal Allah. Okay. Jadi ucapan yang mereka katakan kepada Allah, mereka memulakan dengan tasbih. Malaikat pun sebut macam tu, Nabi Isa pun sebut macam tu. Jadi ayat nombor 18 ni mereka kata qalu subhanak. Mereka menjawab. Mereka ni siapa? Mereka ni yang sembahan-sembahan tadi yang dibawa soal di hadapan Allah. Mereka kata subhanaka, maha suci engkau. Maksudnya mereka bertasbih. Ini menunjukkan bahawasanya salah satu daripada fungsi tasbih adalah untuk menyucikan Allah dari segala perkara yang tidak layak disandang, dikaitkan dengan Allah. Apa perkara yang tak layak disandang kepada Allah? Iaitu Allah mempunyai sekutu-sekutunya. Jadi cara mereka nak mengatakan bahawa mereka tak jawab. Tak ada, tak pun tak ada. Tapi mereka menjawab dalam bentuk mereka mensucikan Allah. Subhanak. Maha suci engkau, ya Allah. Maknanya mereka kata, ya Allah, engkau ni sebenarnya tak layak pun orang menjadikan engkau ni ada sembahan lain. Okay. Kemudian mereka mengatakan makana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya. Mereka kata sudah tentu tidak patut bagi kami mengambil sesiapa pun yang lain daripadamu sebagai pelindung yang disembah. Maksudnya macam ni. Mereka-mereka yang dijadikan sembahan ni, sepertilah patung-patung, bahala-bahala ni, nanti mereka akan kata pada Allah, sudah tentu tak patut. Mereka kata, tak patut. Tengok ya. Mereka tak kata macam ni. Mereka tak kata,
tak betul tu ya Allah. Allah kata, maknanya mereka tak bukan mereka direct kata, tak betul tu tuduhan tu. Tak. Tetapi mereka ni berlapik tau. Dia panggil ayat ni adalah ayat yang mereka berlapik apabila mereka menjawab dengan Allah. Mereka kata, tak patut kalau kami, tak patut, maknanya tak berhak kalau kami nak suruh, kami nak ajak mereka-mereka ni kan jadikan apa maksudnya mengambil sesiapa pun yang lain daripada, maksudnya mereka mengatakan bahawa tak patut kalau kami mengajak mereka, kami kalau kami nak menjadikan engkau ni sebagai sembahan kami. Dalam masa yang sama, mereka mengatakan mereka tu sendiri memang tak patut kalau ni macam ni, ayat macam ni. Macam ni, okay, begini, maksudnya begini. Okay, padam balik semula. Okay, maksudnya mereka kata macam ni. Mereka nak kata bahawa macam ni. Sebenarnya mereka nak kata macam ni. Mereka nak kata mereka tak suruh pun. Faham tak? Sebenarnya mereka nak jawab, kami tak suruh pun. Tak pernah pun kami ajak diorang. Faham tak? Kami tak pernah suruh pun mereka jadikan kami disembahan. Jadi mereka berlapik. Mereka mengatakan bahawa mereka ni sebenarnya tak patut pun. Tak patut apa? Tak patut, tak betul kalau mereka mengambil makhluk yang lain dijadikan sebagai pelindung. Selain daripada engkau je yang boleh memberikan perlindungan. Faham tak maksudnya? Maksud dia, patung-patung ni dia nak cakap sebenarnya tak pernah pun kami suruh. Tapi diorang je sebenarnya yang memandai-mandai lah sebenarnya, maksudnya macam tu. Jadi dia cakap lah, dia kata tak patut mereka ni mengambil, menjadikan siapa-siapa pun yang lain sebagai pelindung selain daripada engkau. Okey. Tetapi mereka mengatakan tetapi matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu dzikr. Okey, mereka mengatakan tetapi engkau telah melimpahkan apa tu? Melimpahkan kemewahan kepada mereka. Matta'tahum tu maksudnya kemewahan kepada mereka dan juga kepada bapa-bapa mereka. Okay, maksudnya macam ni. Sebab manusia menjadikan, maksudnya sebab manusia boleh jadi lupa kepada Allah, mereka menjadi lalai, mereka menjadi cuai pada mengingati Allah. Menjadikan Allah ni sebagai sembahan yang satu sepatutnya. Kerana apa? Kerana Allah telah melimpahkan kepada mereka kemewahan. Apa maksud kemewahan di situ? Kemewahan di situ berlaku pelbagai tafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kemewahan tu maksudnya Allah telah memanjangkan kepada mereka umur. Allah telah memberikan mereka ni limpahan harta benda. Itu maksud kepada kemewahan. Okey. Apabila manusia berada di dalam keadaan cukup serba-serbi, betul? So, mereka ini menjadi manusia yang nasu, lupa ataupun lalai al-zikr,
Zikr dekat sini maksudnya kalau kita baca dekat terjemahan, dia kata apa? Maksudnya dia kata telah melimpahkan kemewahan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka sehingga mereka abaikan ajaran agamamu dan jadilah mereka kaum yang binasa. Okay. Maksud ayat ni, mereka nak kata macam ni. Mereka nak mengatakan sebenarnya mereka ni engkau telah limpahkan mereka macam-macam kepada mereka menyebabkan mereka ni mengabaikan zikir dekat situ. Ada para ulama kata zikir dekat situ maksudnya ingat Allah dalam bentuk mensyukuri nikmat Allah. Ada yang mengatakan bahawa zikir dekat situ merujuk kepada mereka lupa tentang apa-apa sahaja yang Rasulullah sampaikan kepada mereka tentang Allah. Boleh juga maknanya. Zikir dekat situ boleh membawa maksud apa-apa yang telah Nabi sampaikan wahyu dari Allah tentang Allah itu. Zikir dekat situ juga boleh membawa maksud mereka lupa untuk mensyukuri Allah. Mensyukuri Allah. Cara syukur kepada Allah adalah dengan apa? Mentauhidkan Allah. Ingat, Allah sahajalah satunya Tuhan dalam segala-galanya. Tapi apabila mereka dilimpahkan dengan umur panjang, senang, lenang, kan? Maka mereka telah apa? Jiwa mereka ni rasa macam mereka tak ada bergantung kepada siapa-siapalah. Mereka kata, faham tak? Dia berbeza dengan orang yang Allah berikan kepada dia macam kesempitan. Dia mesti ada sifat rasa, dia akan selalu ingat rezeki Allah, dia akan bawa kepada ingat kepada Allah. So apabila manusia dia selalu ingat kepada Allah, dia akan percaya Allah lah yang akan bagi rezeki pada dia. Allah lah satu-satunya. Itu yang akan membawa kepada mentauhidkan Allah. Tapi apabila manusia dia dapat kesenangan, segala-galanya ada, dia rasa kebergantungan dia kepada Allah tu macam, yelah kan, nak bawa kepada syukur kan, dia susah sebenarnya. Jadi dia rasa macam dah ada segala-galanya, buat apa lagi nak cari Allah. Itu membawa kepada mereka ini sampai lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah tu menyebabkan mereka boleh membawa kepada, ada perkara lain. Sebab kalau mereka ingat Allah satu-satunya Tuhan, mereka tak ambil sembahan. Itulah maksud ringkas daripada ayat nombor 18. Jadi apabila mereka dah lupa kepada Allah, kepada apa-apa yang Nabi pernah sampaikan tentang tauhid, mereka lupa untuk mensyukuri nikmat Allah dengan mentauhidkan Allah ini, maka sembahan-sembahan itu kata wa kanu qauman bura, dan menjadilah mereka kaum yang binasa. Binasa dekat situ maksudnya mereka menjadi halak tu maksudnya binasa lah. Mereka menjadi kaum yang binasa. Okey. So dekat perkataan nasu ni, tuan-tuan janganlah hanya terjemahkan nasu hanya kepada lalai ataupun lupa saja. Nasu dekat situ juga membawa maksud taraku, iaitu mereka tinggalkan. Mereka tinggalkan zikr. Lagi sebutlah, kita sebut tadi apa makna zikr pada konteks ayat nombor 18. Dia bukan sekadar lupa, juga membawa maksud mereka tinggalkan. Mereka meninggalkan. Okey. Jelas, faham maksud ayat ni? Okey. Untuk lebih memahami lagi jawapan ni, saya minta tuan-tuan buka surah Sabah boleh. Buka kembali surah Sabah, tengok dekat ayat nombor 41. Kita tengok
pada ayat nombor 41. Okey, tengok ayat nombor 41. Okey, dah jumpa ayat 41. Tak apa, saya paparkan di dalam di skrin Zoom tuan-tuan dan puan-puan. Kita tengok ayat nombor 41 ni. Ini adalah jawapan malaikat setelah ditanya oleh Allah pada ayat nombor 40. Tengok malaikat jawab apa. Malaikat kata, qalu subhanak. Sama tak macam ayat nombor 18? Malaikat kata, qalu subhanak. Malaikat menjawab, maha suci engkau ya Allah. Anta waliyuna min dunihim. Malaikat kata, engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Tengok, malaikat dia tak jawab direct kan? Dia tak jawab, tak ada pun kami tapi malaikat ni dia berlapik, dia tahu. Sebenarnya dalam masa mereka menjawab, mereka takut-takut tau. Mereka gerun kepada Allah. Jadi dia kata, maha suci engkau ya Allah. Ya Allah, engkaulah wali kami. Engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Lepas tu malaikat kata apa? Bal kanu ya'budunal jin. Lepas tu malaikat kata, bahkan mereka ni sebenarnya adalah menyembah jin. Rupa-rupanya salah satu sembahan lain adalah menyembah jin. Jin lah. Mambang tanah, mambang air, mambang apa. Itu menyeru jin tu. Nampak macam gurau-gurau kan, tapi itu boleh bawa syirik tu. Boleh faham kan? Kenapa duk panggil? Contoh. Malaikat kata, sebenarnya bahkan mereka ni sebenarnya menyembah jin. Menyembah jin tu maksudnya apa? Minta pertolongan, minta nombor ekor. Betul kan? Minta apa? Minta macam-macam lah. Minta tolong kepada jin tu. Sampaikan ada yang berkawan dengan anak jin. Ahmad Al-Bab. Jin tu. Okey. Aksaruhum bihim mu'minun. Lepas tu malaikat ni kata, kebanyakan mereka pula beriman, percaya kepada jin tu. Okay. Jadi kita dapati jawapan malaikat ni sama depannya dengan jawapan pada ayat nombor 18. Sebenarnya isi kandungan dia kalau kita gabungkan ayat nombor 18 dengan ayat nombor 41 surah Sabak ni, kita akan dapati ada maklumat yang kita boleh gabung dia. Okey, cuba tengok jawapan Nabi Isa dekat surah Maidah. Cuba buka ayat nombor 116 surah Maidah. Apa jawapan Nabi Allah Isa alaihi salam setelah Allah Ta'ala bertanya kepada dia? Ayat 116. Kita dah buka dah. 116, kita tengok ayat dia. Allahumma salli, tertutup pula dah. Okey, nampak tak? Ayat dia nampak ya? Saya paparkan ya. Okey, kejap ya. 116 ni. Okey. Jauh sikit ni. Okey. Kita buka ayat dia. Kita tengok apa jawapan Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, kita buka ayat 116. Okey, Nabi Isa jawab apa? Qala subhanak. Sama tak depan dia? Kalau mereka kata qalu subhanak. Ni Nabi Isa kata qala. Kenapa dia qala tak qalu? Sebab dia seorang yang cakap. Dia kata qala subhanak. Dia kata maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Nabi Isa kata, tak layak, tak patut bagi aku katakan sesuatu yang aku tak berhak nak cakap macam tu. Sebab kan Allah tanya pada dia kan. Dia kata, engkau ke yang mengaku, engkau ke yang cakap pada orang-orang Nasrani ni, kita
Maksudnya orang-orang yang menyembah Nabi Isa lah kan. Engkau ke yang kata kau tu Tuhan, mak kau Tuhan? Nabi Isa jawab apa? Tak layak ya Allah, tak patut ya Allah aku mengatakan sesuatu yang aku tak patut cakap. Lepas tu Nabi Isa kata apa? In kuntu qultuhu faqad alimtah. Nabi Isa ni dia kata apa? Dia kata jika aku pernah katalah ya Allah, maka tentu engkau tahu. Tengok cara berlapiknya dia jawab dengan Allah. Nabi Isa kata apa? Ya Allah, kalau aku katalah macam tu, engkau sebenarnya telah mengetahuinya. Lepas tu Nabi Isa kata, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. Nabi Isa kata, engkau tahu ya Allah akan apa yang ada pada diriku. Tapi aku tak tahu ya Allah apa yang ada pada dirimu. Innaka anta alamul ghuyub. Sesungguhnya engkau adalah yang maha mengetahui perkara-perkara gaib. Oh, kalau kita perhalusi ucapan Nabi Isa ni, memang dia menambahkan kegerunan kita apabila berhadapan dengan Allah. Bayangkan kalau Allah Ta'ala tanya kita macam-macam, kita nak jawab apa? Kalau kita ambil ayat Nabi Isa, Nabi Isa kata apa? Nabi Isa Nabi Isa ni tengok, sambil dia menjawab, dia memuji Allah, dia agungkan Allah. Dia kata, ya Allah, engkau maha mengetahui kalau aku cakap macam tu. Engkau tahu macam-macam tentang diri aku, ya Allah. Tapi aku tak tahu, ya Allah, tentang dirimu, ya Allah. Faham tak jawapan dia? Maksudnya Nabi Isa, dia nak menjawab bahawa sebenarnya mereka lah sebenarnya yang jadi sesat. Mereka lah yang memilih untuk menjadi syirik. Mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Saya minta, kalau tuan-tuan nak tengok ayat lain kan, yang patung-patung sembah-sembahan ni kan, jin ke mana-mana ni, mereka telah mempertahankan diri mereka sendiri. Okay, nak tengok ayat lain? Okay. Boleh tak tuan-tuan buka surah nombor 46. Tengok surah nombor 46, iaitu surah Al-Ahqaf. Okay. Buka surah Al-Ahqaf, surah nombor 46. Tengok ayat nombor 6. Tengok ayat nombor 6. Muka surat 503. Ayat yang atas sekali. Ayat 6, surah Al-Ahqaf, muka surat 503. Saya bukakan ayat dia. Saya tunjukkan ayat dia. Al-Ahqaf. Jadi secara tak langsung, kita belajar juga surah Al-Ahqaf. Okay, tengok ayat nombor 6. Tengok ya. Okay, Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Dekat sini ada satu maklumat tambahan. Maklumat dia apa? Allah kata, dan apabila manusia dihimpunkan, menjadilah segala yang disembah itu musuh kepada orang-orang yang menyembahnya, wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan segala yang disembah itu juga tidak mengakui dan mereka ini mendustakan penyembahan mereka kepadanya. Faham tak maksudnya? Maksudnya, ayat ni Allah mengatakan bahawa sesiapa yang mengambil sembahan lain daripada Allah, maka nanti di akhirat dia menjadi musuh dengan apa yang disembah. Bahkan yang disembah itu pula akan menolak sejauh-jauhnya bahawa mereka tak pernah pun
meminta kepada yang menyembahnya menyembah mereka. Okey, sama macam seperti ayat yang kita belajar tadi. Okay. Ada satu ayat lain lagi. Okey, saya minta tuan-tuan buka surah yang ke-16. Surah yang ke-16 iaitu surah Lebah An-Nahl. Okay, surah yang ke-16, surah An-Nahlu. Cari ayat nombor 86. Ayat nombor 86, muka surat 276. Muka surat 276, kita tengok surah An-Nahl. Surah apa? Surah An-Nahl. Ayat nombor berapa tadi saya katakan? Ayat nombor 86. Muka surat 276. Okey, buka dulu, cari, tandakan. Tandakan. Okey, saya bacakan ayat dia, boleh tengok di dalam Zoom ataupun tengok di skrin seperti yang saya paparkan. Okey, Allah mengatakan begini. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ. Dan apabila orang-orang musyrik melihat makhluk-makhluk dan benda-benda yang mereka pernah jadikan sekutu-sekutu Allah, mereka berkata. Penyembah-penyembah tu kata, qalu, mereka kata, Rabbana haula'i syuraka'una alladhi kunna nad'u min dunik. Okey, mereka kata kepada Allah. Apa yang mereka katakan kepada Allah? Mereka kata, wahai Rabb kami, inilah dia yang kami jadikan sekutu-sekutu bagimu, yang kami sembah mereka. Dengan sebab kami sembah mereka inilah kami meninggalkan kamu. Faham tak? Maksudnya, penyembah-penyembah ni dia nak salahkan yang mereka sembah. Faham tak? Maknanya orang-orang yang musyrik ni, mereka nak lepaskan diri daripada azab. Jadi dia pun buatlah, dia pun cari salah. Ni patung-patung ni lah. Mereka ni lah sebenarnya yang kami sembah dia, dengan sebab kami sembah dia, kami tinggalkan engkau, ya Allah. Ada faham tak ayat dia? Itu yang ayat surah apa tadi? 46 tadi, Al-Ahqaf, kat Allah kata jadi musuh kan? Okay. Kita tengok apa jawapan patung-patung dan berhala tu. Dia semualah, kalau disembah jin, jin akan jawab. Disembah semua. Kita tengok mereka kata apa. Fa'alqau, bukan. Betul lah. Dia kata, fa'alqau ilaihimul qaul innakum lakazibun. Betul tak? Yang patung-patung, apa sajalah yang disembah selain Allah tu, mereka akan kata. Maka dengan serta-merta makhluk-makhluk yang dipuja itu menolak dakwah mereka dengan berkata, sesungguhnya kamu ni berdusta. Bayangkan. Maksudnya yang disembah tu dia akan defend diri dia. Dia akan cakap apa? Sebenarnya korang ni tipu ni. Korang berdusta. Maknanya apa? Mereka nak kata, koranglah sebenarnya yang sembah kami. Boleh faham tak? Wallah, saya punya ni pun tak nampak lah. Okay. Okay, tuan-tuan jelas ya? Suara saya boleh dengar kan? Cuma video kan? Video saja. Tapi suara saya dengar tak? Dengar. Ayat Quran saya apa dengar? Al-Quran nampak. Okey, tak apa. Jelas. Tak apa. Apa yang gambar saya tak apa. Okey. Kita tengok penting suara dan ayat Quran saya paparkan. Okey, jadi kembali pada ayat nombor 86. Ayat 86 ni tengok. Jumpa kan? Ayat dia. Apa maknanya yang disembah tu mereka menjadi bermusuh dengan yang menyembah. Lepas tu yang menyembah ni pula ada je dia nak larikan diri tu. Saya bagi maklumat ni sebab nanti senang nak faham nanti pada ayat nombor 19. Nanti kita akan belajar pada ayat nombor yang berikutnya.
Surah Furqan. Tapi kita ambil ayat ni. Kita akan mendapati bahawa berlakunya mereka berbalah, mereka bergaduh dengan yang disembah tu. Jadi yang disembah tu telah mengatakan, sebenarnya kamu ni tuduh kami, sebenarnya kamu ni berdusta. Okey. Sudah jelas? Okey. Saya minta buka satu surah lagi boleh? Surah yang ke-19. Selepas suratul Kahfi, iaitu surah Maryam. Buka surah Maryam. Okey, tengok dekat surah Maryam. Okey. Surah 19. Okey. Cari ayat nombor 82. Ayat nombor 82. Ambil ayat nombor 81 lah. Bermula pada ayat nombor 81 sampai 82. Tengok ya. Kita bukan sekadar belajar surah Furqan tau. Kita belajar banyak surah hari ini. Ayat nombor 81, muka surat 311 dalam Quran terjemahan 311. Tengok ayat nombor 81 dengan 82. Okey. Dah jelas tak? Okey, dah nampak Okey. Tengok ya tuan-tuan dan puan ayat 81. Allah kata, "Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza." Orang-orang kafir ni, mereka yang menyembah benda-benda makhluk yang lain dari Allah sebagai Tuhan Tuhan, mereka berkeyakinan bahawa benda-benda yang mereka sembah tu nantilah yang akan tolong mereka untuk mereka mendapat kemuliaan di hari akhirat. Itu yang mereka sangkalah. Sampai ayat nombor 82, Allah mengatakan, kalla, Allah menafikan. Maksudnya, mereka yang menjadikan sembah-sembah lain itu sebagai Tuhan, mereka ingat nanti sembah ni lah yang akan tolong diorang nanti ke hari kiamat. Ia akan menaikkan darjat mereka. Allah Ta'ala kata, tidak sekali-kali Allah Ta'ala kata. Lepas tu Allah kata, sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa alaihim didda. Allah kata bahkan benda-benda yang mereka pertuhankan itu nanti akan mengingkari perbuatan mereka menyembahnya dan akan menjadi musuh yang membawa kehinaan kepada mereka. Jelas tuan-tuan? Tuan-tuan bayangkan, kalau tuan-tuan faham ayat ni, tuan-tuan dapatlah jawapan kenapa Allah Ta'ala nak paparkan juga ayat 17, 18 dan 19 ni. Antara alasannya adalah sebenarnya Allah nak memaparkan betapa menyesalnya, betapa hinanya lah kalau manusia dekat dunia buat syirik pada Allah. Macam mana jadi menyesal? Sebab yang disembah itu telah apa? Telah bermusuh dengan mereka, menolak dakwaan mereka. Yang mereka sembah tu rupa-rupanya tak boleh buat apa kepada mereka. So agak-agak cuba kita bayangkan macam manalah reaksi, perasaan, keadaan orang-orang yang di hari akhirat yang buat syirik kepada Allah. Agak-agak macam mana? Macam mana perasaan sesal dia orang agak-agak? Menyesal dia kan? Okay, jadi moga-moga tuan-tuan dapat dapat melahirkan penghayatan pada memahami surah Al-Furqan yang kita telah pelajari tadi pada ayat nombor 17 dan 18. Jadi kita kembali kepada surah Al-Furqan. Kita kembali kepada surah Al-Furqan. Kita lihat kembali ayat yang telah pun kita baca tadi. Dengan kita dah bentangkan ayat-ayat yang lain,
Jadi agak-agak tuan-tuan dan puan, maksudnya moga-moga penambahan pemahaman tu dapat tuan-tuan dapat lebih menambahkan kefahaman kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, boleh faham ayat nombor 18? Okey. Ayat nombor 19, inilah kesimpulan daripada ayat-ayat yang kita selalu rujuk dari tu. Kita rujuk surah Sabah, kita rujuk surah surah Ahqaf, kita suruh surah Nahli tadi kan, surah Maryam. Ayat 19 ni ayat yang dia menggabungkan sebenarnya keseluruhan maklumat-maklumat tadi. Kita baca ayat nombor 19. Allah kata apa? Okey. Ayat 19 ni Allah memberitahu kepada kita, a'udzubillahi minasyaitan. Kita kembali surah Furqan ya. Okey, ayat 19, Allah Taala bertanya kepada yang menyembah. Ayat 19 ni merujuk kepada yang menyembah pula. Allah bertanya. Maknanya Allah berkata, maksudnya Allah bertanya kepada yang menyembah pula. Kalau ayat nombor 17, 18 tadi, yang disembah selain Allah tu mereka dah selesai dibicarakan. Sekarang siapa pula yang akan masuk ke kandang saksi? Saksi. Kalau kat mahkamah tu dipanggil apa? Yang didakwa kan? Yang tadi tu Allah bawa siapa? Allah dah datangkan sembah-sembah. Sekarang masanya pula yang penyembah pula. Okay, ayat 19 Allah kata, faqad kadzabukum bima taqulun. Allah kata, maka dikatakan kepada golongan penyembah itu, Allah kata, sesungguhnya mereka ni siapa? Yang patung-patung tadi, Nabi Isa ke, Uzair ke, malaikat ke, jin ke, mana-manalah yang diangkat sebagai sembahan tu. Mereka ni telah mendustakan dakwaan kamu. Dakwaan kamu apa? Ni yang kita ambil ayat tadi. Ingat tak dakwaan yang kita baca tadi? Ingat tak? Kan ada mereka kata, oh moga-moga. Ingat tak yang mereka kata tadi, yang mereka tuduh bahawa sebab diorang ni lah kami ni menyembah selain daripada Tuhan kan? Ataupun mereka mengatakan, patung-patung ni lah mereka ni lah yang menyebabkan kami menjauh mereka. Allah kata sebenarnya kami dapat jawapan. Sebenarnya tak betul pun apa yang kamu dakwa tu, wahai penyembah-penyembah. Boleh faham Maksudnya Allah Ta'ala memberikan kita jawapan, rupa-rupanya penyembah-penyembah itulah sebenarnya yang memilih untuk mensyirikkan Allah. Ini jawapan dia. Kenapa Allah nak menonjolkan pilihan mereka yang sendiri memilih untuk mensyirikkan Allah? Patut ke tak patut dalam umat? Patut ke? Sepatutnya memang tak patut kan? Sebab ingat tak ayat sebelum ni pasal apa? Kan sebelum ni kita ingat tak ayat yang Allah paparkan keesaan dia, ingat kan? Lepas tu Allah paparkan tentang wahyu Quran, lepas tu Allah paparkan tentang kerasulan. Sepatutnya mereka tak, maksudnya kalau mereka terimalah Rasul tu, mereka ikutlah wahyu tu, mereka melihat kekuasaan Allah itu, sudah tentu mereka takkan sembah sembah selain daripada Allah. Jadi maknanya dekat sini mereka dah habis hujah lah, faham tak? Seolah-olahnya kalau masuk ke rayuan lah. Contoh kan. Memang mereka dah habis hujah dah. Faham tak? Dah habis hujah. Dah habis hujah tu maksud dia last kali Allah bawa apa? Yang kamu sembah tu sendiri telah menafikan apa yang kamu kata. Soalannya maknanya apa? Kamu nak bagi hujah apa lagi? Jelas kan? Boleh faham ya cara Allah mengadili. Tengok bijaksananya Allah kan.
Allah ni dia tahu apa yang orang kafir buat, apa penyembah dia buat, betul tak musyrikin. Tapi kenapa Allah Taala nak tanya juga kepada yang disembah tu. Ini menunjukkan keadilan Allah. Ni dia panggil apa? Orang kata apa? Kita perjuangkan apa tu? Rule of law macam tu. Hakim sebenar-benarnya adalah Allah. Tengok. Apabila mereka dah dibuktikan memang benar-benar bersalah, dah tak ada alasan lagi. Maknanya Allah bagi ruang untuk apa? Allah bagi ruang untuk berhujah, kan? Cari alasan. Rupanya tak ada dah. Habis dah alasan tadi. Maka Allah kata, وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ. Allah kata, dan sesiapa yang berlaku zalim di antara kamu. Zalim tu maksudnya mensyirikkan Allah, mengkufuri Allah. Nudhiquhu, kami akan rasakan untuk dia azab kibira, yang besar. Maknanya apa? Maknanya Allah mengatakan memang patut pun kamu ini, ingat tak sebelum ni yang mereka telah masuk apa? Mereka telah diperlihatkan tentang neraka. Ingat kan? Kita belajar sebelum ni Allah memperlihatkan mereka dengan apa? Dengan neraka. Lepas tu apa yang mereka dengar dalam neraka tu? Ayat yang kita baca sebelum ni pada ayat nombor 12 kan? Mereka mendengar bunyi neraka yang marah, bunyi api itu yang menyala-nyala. Lepas tu ingat lagi mereka kenapa? Mereka diikat, betul, mereka dibelenggu, dicampak ke dasar neraka. Lepas tu mereka menjerit apa? Nak minta apa? Mati, 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 binasakan kami, kan? Ayat ini 17, 18 dengan 19 ni Allah Ta'ala nak mengemukakan bahawasanya memang patut kamu masuk ke dalam neraka seperti ayat nombor 16, ayat nombor 12, ayat nombor 13 dan ayat nombor 14 lah yang kita katakan sebelum ni. Apa lagi hujah kamu di hadapan Allah? Dah tak ada dah. Itu yang saya kumpulkan tadi, ayat-ayat kisah Nabi Isa-nya, kisah malaikatnya, kita ambil Rasul-Rasul lain tadi. Supaya tuan-tuan apabila baca ayat 19 ni, tuan-tuan dapat lebih banyak feel tau. Tuan-tuan rasa emosi takut je. Nasib aku tak boleh syirikkan Tuhan ni, aku kena mengikhlaskan kita tak nak syirik. Kalau kita baca ayat ni, Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, kau pilihlah jalan syirik, kau pilihlah jalan syirik, kau takkan selamat dunia. Jelas tak? Boleh faham tak? So fungsi ayat ni dia menakut-nakutkan kita tentang hari kiamat bagi siapa-siapa yang syirik. Kita bayangkan macam ni. Macam kita tahu kan, kita kan macam ni kan. Allah menghakimi kan. Macam kita tengok dekat dunia lah, bayangkan dekat dunia. Ini saya tak nak kaitkan siapa-siapa, ni saya sebut contoh-contoh. Bayangkan kalau kita didapati bersalah pada satu mahkamah, kita buat rayuan, betul lah, kita cari saksi, salahkan orang ni, salahkan, ingat tak tadi mereka salahkan siapa? Salahkan patung-patung ni semua-semua kan. Sampai ke mahkamah yang paling tinggi, akhirnya keputusan no, kau didapati bersalah juga. Kita rasa apa? Orang bersalah tu. Maknanya ayat 19 ni, ayat yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita. Allah nak takutkan kita. Sebenarnya Allah nak mengajakkan kepada kita mentauhidkan Allah. Jangan syirikkan Allah. Orang yang syirik ni, dia takkan lari ke mana. Dia takkan dapat selamatkan diri. Dia takkan dapat. Ayat bukan 19 ayat nombor, maafkan saya. Betul lah. Saya tertinggal tadi ayat ni. Okey, maafkan saya. Saya terpotong ayat 19 ni. Okey, ayat 19 ni setelah Allah Ta'ala kata, keputusannya kamu ni sebenarnya yang berbohong, kata Allah kan. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Fama tastati'una sarfa. Allah kata kamu tak akan dapat lagi jauhkan daripada azab, wala nasra, dan kamu tak akan dapat sebarang pertolongan. Maksudnya Allah nak kata,
Sekarang keputusannya, kamu memang tak boleh elak lagi daripada kamu akan diazab, dan kamu juga tidak akan ada orang yang dapat menolong kamu. Sebab apa? Sebab sebelum ni dekat dunia, mereka meyakini, oh patung-patung ni boleh tolong, makhluk ni boleh tolong, makhluk ni anak Tuhan, makhluk ni Tuhan. Jadi Allah menafikan, Allah tutup penghujahan itu. Dan Allah kata, siapa yang buat zalim, dia memilih jalan kesyirikan, kami akan rasakan dia dengan azab yang besar. Jadi inilah di antara sebab mengapa Allah letakkan ayat ni di dalam surah Al-Furqan, maknanya Al-Quran. Furqan itu Al-Quran. Allah nak memberikan kepada kita apa? Allah nak mengajak kita kepada mentauhidkan Allah. Dan ayat ini jelas menunjukkan hujah, alasan orang yang batil itu telah dapat dipatahkan, telah dapat dikalahkan dengan kebenaran. Itulah Al-Furqan, yang membezakan antara yang benar dengan yang batil. Jadi inilah orang yang batil. Ya akhir, kebatilan mereka ini sebenarnya telah dikalahkan dengan kebenaran. Kebenaran tu apa? Mentauhidkan Allah. Kebatilan tu apa? Adalah mensyirikkan Allah. Jadi orang batil ni, orang mensyirikkan Allah ini, memang dia akan kalah. Memang dia takkan dapat mengalahkan kebenaran. Okey, habis ayat nombor 19. Okey, kita berhenti sampai ayat nombor 19 lah. Okey. Jelas tuan-tuan dan puan, boleh dapat sesuatu penambahan maklumat. Yang paling penting sekali, objektif yang kita perlu capai, kita faham ayat. Itu dulu. Sebab kalau nak pergi kepada tadabbur tu, dia kena memahami tafsiran ayat. Jadi alhamdulillah, moga-moga tuan-tuan faham bagi ayat nombor 17, ayat nombor 18 dan ayat nombor 19. Jadi apa pengajaran dia? Sebenarnya kita dah bincang secara tidak langsung ketika kita mengulas ketiga-tiga ayat ini. Jadi minggu depan kita akan macam ni. Saya nak tunggu ayat berapa ya. Okey, begini. Mungkin minggu depan kita dah kena buat macam saya akan senaraikan apa antara teladan-teladan yang kita boleh ambil daripada ayat 1 sehinggalah kepada ayat nombor 19. Lepas tu baru kita mulakan kembali daripada ayat yang ke-20. InsyaAllah. Okay. Moga-moga pendekatan yang yang tuan-tuan ikuti ini dapat memberikan kefahaman kepada tuan-tuan tentang ayat-ayat yang telah pun kita bicarakan tadi. 3 ayat saja yang kita sempat untuk bincangkan pada pagi ini. Okay, saya buka kalau ada mana-mana persoalan, ada mana-mana penambahan maklumat, dipersilakan tuan-tuan dan puan. Kita ada waktu lagi dalam beberapa minit. Ustaz, Ya. Kalau orang yang selalu jumpa bomoh atau bagaimana tu, dia percaya bomoh tu dia dapat menyembuhkan sesuatu, maknanya dia termasuk dalam syirik juga lah Ustaz kan? Okey, yang itu ayat-ayat tentang syirik ni, ia berkait rapat jika dia mati dalam kesyirikan. Tapi kalau sebelum ni tak ada ilmu kan, jumpa bomoh, jumpa dukun yang itu semua kalau dia bertaubat, dia terlepaslah daripada dia terlepas daripada menjadi seperti ayat ni. Dia semua ni dikaitkan dengan mati dalam keadaan mensyirikkan Allah. Dia termasuk di dalam kategori ayat nombor 17, 18 dan 19 ni. Dikaitkan dengan mati dalam keadaan
kesyirikan dalam apa jua pun. Sama ada dia banyak dia pembomoh ke, dukun ke, dia percaya dia percaya tentang dewa-dewa, penunggu-penunggu. Itu semua tu dia mesti lihat pada penutup lah. Kalau dia bertaubat tu Allah mengampuni dia terkeluar daripada perbahasan ayat ni. Tapi jika dia mati dalam keadaan kesyirikan, tidak bertaubat, dia termasuk di dalam perbincangan ayat 3 ayat yang telah kita bincangkan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada persoalan lain. Bermaknakah? Okey, bermakna ayat 17, 18, 19 ni maknanya kematian dia dah confirm dia sebagai seorang yang mensyirikkan Allah lah kan. Betul. Betul. Kita bukan macam kita nampak macam ayah pin kan, dia betul macam dia memang dia syirik yang besar lah kan. Betul. Macam kita okey, kita tak boleh nak mengatakan selagi nampak dengan mata kepala kita sendiri dia mensyirikkan Allah, tapi yang kematian yang kita tak sedar, macam syirik yang tak sedar kan, macam yang mengatakan macam wali-wali Allah tu di ziarah kubur, wali-wali Allah dengan mengatakan wali Allah tu dia bagi syafaat dan juga boleh memberi yang kata kebaikan, keuntungan untuk kepada siapa-siapa yang diziarah lah kan. Tetapi sekiranya dia tak sedar benda tu sama ada syirik atau tidak kan Ustaz. Dan kita tak nampak. Jadinya kita nak justifikasikan orang tersebut tu sebagai syirik pun susah juga Ustaz Betul. Betul. Amalan dia pun kita nampak macam cenderung kepada ke arah ketaatan pada Allah lah. Tapi syirik tu syirik kafir Ustaz. Mungkin syirik tu kita tak nampak sebagai syirik kafir Ustaz kan. Okey. Syirik yang macam tu, dia macam ni kita belajarkan syirik ada besar ada kecil. Syirik besar tu seperti kita mensyirikkan Allah, mengkufuri Allah kan, berpaling daripada arahan Allah tu. Kalau syirik kecil kan macam riak. Tapi dia syirik yang contohnya kita percaya kepada orang yang dalam kubur ni, wali ni nanti dia boleh memberikan syafaat, dia boleh tolong kita selesaikan masalah. Orang yang macam tu dia sudah ada kesyirikan. Dia buat syirik lah, cuma kategori syirik dia tu bergantung kepada tahap kepercayaan. Sebab ada orang dia percaya golongan wali ni dia ni adalah orang yang soleh, so roh dia dalam kubur ni sebenarnya dia masih hidup masih hidup dalam kubur tu. Jadi mereka telah menggunakan wali ini perantara mereka dengan Allah. Sebab tu kita kena tahu niat dia apa. Kenapa dia pergi memuja kubur-kubur tu? Kena tahu kat situ. Jadi kalau dia memang kalau dia beriktikad, dia meyakini memang orang dalam kubur tu boleh selesaikan masalah dia. Boleh berikan dia kesembuhan ke. Itu memang syirik, memang kufur lah. Tapi jika dia berpendapat bahawasanya orang dalam kubur ni bukan dia meyakini orang dalam kubur ni boleh menyembuhkan dia, selesaikan masalah dia, hilang dan sebagainya, tetapi menjadi orang tengah antara dia dengan Allah. Dekat sini perlu diperincikan. Sebenarnya tak boleh pun, sebab dia dipanggil bertawassul dengan perantaraan yang tidak syar'i. Boleh faham Jadi isu syirik ni dia perlu diperhalusi mengikut kepada cara pemahaman orang yang buat perkara syirik. Kita tak boleh kita tak boleh hukum kesemua tu sama. Jadi dia kena siasat dulu. Kena tanya, engkau ni sedar ke, gila ke, ataupun engkau tahu tak yang mana betul yang tak betul. Sebab Allah Ta'ala kan dia tidak mengambil kira orang yang tersalah, betul tak? Orang yang terlupa, orang yang dipaksa. Jadi kena tanya. Tapi kalau dia buat dalam keadaan dia sedar, dia tahu,
dia baru dijatuhkan kepada hukum kufur. Sebab tu nak menjatuhkan seorang itu kafir, kufur, maka perlu dilihat banyak ruang. Kenapa? Itulah wallahu ta'ala Kak. Jawapan ringkas dari saya Kak. Terima kasih. Tak, maknanya syirik besar yang hingga mengeluarkan seseorang tu daripada agama lah kan Ustaz? Kalau yang syirik besar tu, kalau yang syirik kecil tu dia belum terkeluar daripada agama, dia belum terkeluar daripada agama lagi, tapi dia tetap hukum berdosa lah. Dia tetap berdosa besar lah. Dosa besar sebab syirik. Ya, dia tetap berdosa besar. Ustaz, Tapi ada dekat chat Ustaz. soalan apa? Ada dekat chat. Maknanya Ustaz orang yang menjadi maknanya Ustaz orang yang menjadi bomoh tu dalam kesyirikan ke Ustaz? Kena macam ni. Kita kena faham bomoh yang orang Melayu faham. Kita tak boleh, sebab banyak orang panggil bomoh ni, kena tengok bomoh dalam perkara apa. Dia buat teknikal dia apa. Kalau bomoh itu dia seperti bomoh yang dia ubat orang. Ubat tu maksudnya faham, bomoh tu dia ada banyak skop kan. Kena tengok bomoh yang mana. Kalau bomoh tu dia meramalkan benda-benda gaib, kebahagiaan, semua tu, itu bawa syirik sebab dia termasuk dalam ilmu ramalan. Kalau bomoh-bomoh ni kita digunakan untuk dia berubat dalam perkara apa, kena tengok. Sebab kalau di utara dia beza lain bomoh ni. Dia panggil bomoh ni macam bomoh patah tulang pun dia panggil bomoh juga. Kena faham tu. Jadi kita tak boleh nak kata bomoh ni syirik semua, tak boleh. Tengok pada teknikal dia buat apa. Dia guna asap ke, dia baca mentera ke, kita kena tengok. Kita kena tengok teknikal dia lah, dia buat apa. Sebab ada bomoh di luar tu, ada bomoh tulang lah, bomoh sembuh ni lah, beza tu. Tapi jika dia bomoh tulang lah, contoh kan, nak kata ada bomoh tu dia boleh bantu bagi sihat lah, contoh kan. Jadi kena tengok cara dia membuat perubatan tu. Kisah cara dia. Kena tengoklah cara dia buat apa. Dia guna jin ke, dia kat situ. Jadi kita tak boleh secara mutlak mengatakan semua bomoh di dalam kesyirikan, tidak. Sebab penggunaan bahasa kita dia pelbagai. Jadi kita kena tengok kepada teknikal pembomohan tu, apa yang dia lakukan. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, faham Ustaz. Sebenarnya kita kena tengok kaedah dia tu. Kaedah dia menurun ke apa Ya, teknikal dia tu. Teknikal. Okay. Ada soalan lagi ke jemaah semua? Tak ada Ustaz. Okey. Alhamdulillah, Kak Izzah bagi pihak jemaah Ahsanul Amala mengucapkan jazakallahu khairan Ustaz. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.